المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا تعلما وتعليما ونفعا والانتفاع والمذاكرة وتذكيرا والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين آمين يا رب العالمين. Yang saya muliakan ayahanda pengurusi dan imam dan kepimpinan surau, pimpinan kawasan, para asatizah, guru-guru, para alim ulama, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberikan kita kesempatan untuk solat maghrib secara berjamaah. Allah Ta'ala menambahkan kebaikan kepada kita, diberikan hadir pada majlis ilmu. Mudah-mudahan kesyukuran yang kita lafazkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala panjangkan umur kita dalam taat kepada Allah. Dan di akhirnya dipilih kita bersama-sama menghuni syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi insya-Allah pada malam ini sambungan pembacaan kitab Penawar Bagi Hati Syekh Abdul Qadir Mantili rahimahullahu taala. Last kali ada tanda tak pakcik-pakcik? Ada tanda? Muka 21 kita dah baca ke belum? 21 tak baca lagi ya? Baik. Muka surat 21. Fasal yang kedua pada menyatakan telinga. Kata Syekh Abdul Qadir Mandili rahimahullahu ta'ala, ketahuilah olehmu bahawasanya telinga itu menjadikan dia oleh Allah Ta'ala bagi engkau kerana beberapa faedah yang bangsa dunia dan beberapa faedah yang bangsa akhirat. Maka setengah daripada segala faedahnya yang bangsa dunia bersedap-sedap dengan yang didengar dan menyampaikan ia kepada memahamkan segala perkataan yang didengar, dan setengah daripada segala bangsa akhirat itu mendengar ia akan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan segala ilmu yang memberi manfaat. Dan kerana banyak ini, segala faedah adalah pendengar itu lebih afdal daripada penglihat, kerana kebanyakan faedah penglihat itu bangsa dunia dan kebanyakan faedah pendengar itu bangsa akhirat. Dan kerana itu mendapat engkau akan yang buta lebih sempurna daripada yang tuli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan sekalian, alhamdulillah pada malam ini Allah Ta'ala izinkan kita bertemu untuk meneruskan pembacaan kitab Penawar Bagi Hati Syekh Abdul Qadir Mandili rahimahullahu ta'ala. Bermula pada malam ini kita masuk pada fasal yang kedua ataupun anggota zahir yang kedua. Sekarang ini tuan-tuan, kita sedang kaji, Syekh sedang membicarakan kepada kita berkaitan dengan anggota zahir, iaitu anggota yang di luar. Secara umumnya tuan-tuan, kitab ini dia mengajar tentang ilmu pembersihan hati, kena dengan namanya Penawar Bagi Hati. Baik. Jadi fokus ataupun dia punya tujuan kita mengaji pada kitab ini nak dikenalkan kepada kita cara nak bersihkan hati. Bila cerita bab hati adalah anggota batin, dalam. Baik. Tetapi kenapa dikenalkan kita juga, dibicarakan juga kepada kita anggota zahir iaitu yang di luar, dengan sebab takkan bersih yang di dalam kalau luarnya tak bersih. Maka sebab itu kita sedang kaji anggota zahir dulu. Anggota zahir ada 7. Bermula dengan mata, yang kedua telinga, yang ketiga lidah, yang keempat perut, yang kelima kemaluan, yang keenam 2 tangan, dan yang terakhir ketujuh adalah 2 kaki. Maka semua ini anggota zahir. Setelah kita bacakan, dan sekarang kita dah mula baca yang mata, anggota zahir pertama sudah kita bacakan.
Masuk malam ni anggota zahir yang kedua akan datang dengan izin Allah berbaki lagi 5 anggota zahir. Lepas habis anggota zahir yang di luar ni nanti, baru kita mula kaji tentang batin, hati. Hati ni dikaji dulu tentang mazmumah yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Dikenalkan kita 10 sifat mazmumah. Lepas itu baru masuk sifat mahmudah, ada 10 juga. Maka lepas pada tu kita akan khatam. Maknanya kitab ini singkat sahaja. Kan? Baik. Jadi bermula pada malam ini kita masuk fasal yang kedua pada menyatakan tentang anggota zahir yang kedua adalah telinga, iaitu pendengarannya kita. Sifat pada telinga adalah mendengar ataupun dikaitkan dengan pendengaran. Baik. Tengok apa yang disebutkan oleh Syekh. Ketahuilah olehmu bahawasanya telinga itu menjadikan dia oleh Allah Ta'ala bagi engkau. Baik, ayat ini tuan-tuan, dia masih menggunakan asas kitab ataupun tulisan ataupun disebut sebagai kaedah turas, kaedah lama untuk guru di pondok-pondok. Kan, dia bacaan kitab-kitab ini adalah sama macam susunan bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Arab, dia kena ada, kalau perbuatan, kalau dalam satu ayat, dia kena ada satu keadaan, kalau benda yang berkait dengan macam mana saya nak terang kepada tuan-tuan. Dalam bahasa Arab tuan-tuan, kita kaji kitab tebal macam mana pun, kan, dalam penulisan Arab sekalipun, dia akan ada 3 jumlah, 3 jenis ayat sahaja. Kita bercakap Ali main bola, itu satu jumlah, satu ayat. Kan? Ali makan nasi, itu jumlah ataupun ayat yang kedua. Kan? Ibu tolong ayah. Kan? Itu ayat yang pertama. Lepas tu anak tolong ibu, itu ayat yang kedua. Baik. Nah, ayat ini di akhirnya ada titik. Baik, itu satu ayat. Baik, gabungan daripada perkataan-perkataan, maka difahami perkataan yang tersusun tadi, namanya ayat. Dalam bahasa Arab tuan-tuan, dikaji sampai tahap macam tu. Kan? Baik. Maka ayat ni tuan-tuan, dalam bahasa Arab saya pernah sebut kepada tuan-tuan, bahasa Arab ni dia tebal macam mana pun kitab, dia hanya ada perkataan tadi hanya lingkungan daripada 3 benda. Sama ada perkataan itu adalah fi'il, perbuatan, ataupun yang kedua isim, ataupun huruf yang ketiga. Dia tak ada 4. Kan? Baik. Jadi kalau dalam bahasa Arab, satu ayat yang panjang dia tadi, dia kena tentukan ini jumlah fi'liyah ke, jumlah ismiyah ke, syibhi jumlah. Mana ayat ini kalau dimulakan dengan fi'il, namanya jumlah fi'liyah. Ayat ini kalau dimulakan dengan isim, nama, maka jumlah ismiyah. Kalau dimulakan dengan zaraf ataupun huruf jar, maka dia adalah syibhi jumlah. Baik. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Dia bila kita dah mengaji bahasa Arab tuan-tuan, maka mudah satu ketika untuk kita baca kitab pondok sebagai contoh. Ataupun orang yang biasa baca kitab pondok, dia mengaji bahasa pondok, kitab pondok, dia nak mengaji bahasa Arab akan mudah pada dia dengan sebab sudah terbiasa dengan susunan bahasa Arab. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam ni ayat ni tuan-tuan, kan? Dalam ayat ini perlu ke tidak saya terang pada tuan-tuan perbahasan bahasa Arab sekali lagi tuan-tuan. Baik. Bahasa Arab ini tak ada pun perkataan yang sia-sia. Apa yang disebut oleh penulis, apa yang ditulis oleh penulis, apa yang disebut oleh orang Arab sendiri, tak ada benda pun yang sia-sia. Kan? Contohnya, kalau dalam kitab, kan, biasa kita dalam kitab kalau kita mengaji, dia tulis tajuk dia At-Taharah. Maksudnya bab menyatakan tentang bersuci. Kan, kalau kita nak sembahyang, kita belajar fiqh kan, dalam bab ibadah, perkara pertama cerita bab bersuci dulu. Sebelum bab sembahyang kena wudu. Sebelum wudu kena mandi wajib. Kan? Maka cerita bab suci tu tuan-tuan. Baik. Dalam bahasa Arab, At-Taharah. Bahasa Arab ni kalau orang reti baca bahasa Arab, belakang dia kena bunyi baris. Kalau orang tu baca At-Taharah, dia matikan sukun di belakang, dia tak bunyi pun At-Taharah tu tak bunyi. Tu sama ada tu, ta, ti. Dia tua. At-Taharah, dia sukunkan tu. Maknanya boleh jadi dia tak mengaji bahasa Arab. Kan? Baik. Jadi penting tuan-tuan. Baik. Jadi kalau kita nak baca tuan-tuan, kalau kita berjumpa satu tajuk At-Taharah, kan? Jadi kita nak baca bagi depan ke, bagi atas ke, bagi bawah. Jawabnya semua betul. Tapi syaratnya dia mengaji nahwu sarah. Kan?
Tapi kalau semua dalam bahasa Arab tu setiap ayat tuan-tuan dia baca sukun, baca sukun, baca sukun, maka boleh jadi dia tak mengaji bahasa Arab. Apa penting mengaji bahasa Arab? Bila mengaji bahasa Arab, dia akan faham makna bahasa Arab. Bila dia faham makna bahasa Arab, kalau dia mengaji dia tambah lagi balaghah, tambah lagi apa lagi ilmu lain, ilmu alat bahasa Arab, maka apa yang dibaca dia akan menusuklah hati. Maka berbeza dia baca, dia tak faham ataupun dia baca, dia faham tapi tak menyentuh hatinya. Berbeza dengan orang, dia baca, dia faham dan sentuh hatinya. Cuma bila berkait dengan cerita berkenaan dengan agama, dikait dengan syurga Allah, maka dia mudah berasa nikmat di syurga Allah. Kan? Bila dibicarakan tentang nerakanya Allah, dia mula berasa dengan takutnya nerakanya Allah Ta'ala. Ini pentingnya dalam sudut memahami bahasa Arab. Baik, bila saya nak tekan, bila bermula dengan fi'il, dalam bahasa Arab sama ada, dia mesti ada tuan-tuan. Bila jumlah fi'liyah, dia mesti ada fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Kan? Ada satu sudut lagi, dia boleh jadi ada fi'il, fa'il. Dia mesti lengkap punya tuan-tuan. Baik. Dalam ayat yang, kenapa saya cerita pada tuan-tuan bahasa Arab tadi? Dengan sebab ni kita nak cerita kenapa tulisan dia macam ni. Kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Kita tengok, ketahuilah olehmu bahawasanya telinga itu dikaitkan dengan telinga, menjadikan dia oleh Allah Ta'ala. Kenapa disebut menjadikan dia oleh Allah Ta'ala? Kan? Disebut menjadikan dia oleh Allah Ta'ala adalah disebut fi'il dulu berkaitan dengan telinga dan fa'ilnya adalah Allah Ta'ala. Pembuatnya adalah Allah Ta'ala. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Ketahuilah olehmu bahawasanya telinga itu menjadikan dia oleh Allah Ta'ala. Kan? Kalau bahasa kita tuan-tuan, mudah sahaja kita sebutkan bahasa Melayu kita, Allah Ta'ala jadikan telinga. Itu bahasa kita. Kan? Baik. Kalau bahasanya Arab, susunan bahasa Turas ni, boleh jadi dia sebut telinga itu menjadikan dia oleh Allah Ta'ala. Kan? Di sini, dia ikut setengah daripada susunan bahasa Arab. Kan? Baik. Jadi lebih mudah untuk fahami dalam sudut ilmu agama, pembacaan kitab dan sebagainya. Baik, adapun kita tuan-tuan, kan? Kita ikut cara yang mudah faham kita lah. Baik. Allah Ta'ala menjadikan dia oleh Allah Ta'ala bagi engkau kerana beberapa faedah yang bangsa dunia dan beberapa bangsa faedah yang bangsa akhirat. Baik. Dia masih menggunakan kaedah lama, disebutkan Allah Ta'ala jadikan telinga ada dua faedah. Yang pertama, bangsa dunia. Yang kedua, bangsa akhirat. Bahasanya kita apa tuan-tuan? Allah Ta'ala jadikan telinga ini ada dua faedah. Pertama, faedah dunia. Yang kedua, faedah akhirat. Sama saja tuan-tuan. Kan? Baik. Jadi kita ambil yang mana tuan? Ambil yang mudah difahami oleh kita. Nak-nak pulak kita ni disebabkan kadang-kadang waktu muda dulu tak sempat mengaji. Sekarang ni waktu baru kita nak mula mengaji. Kan? Maka ambil yang mana mudah kita faham supaya mudah untuk kita beramal. Baik. Ini disebutkan di sini, umum pada kita sudah saya ceritakan kepada tuan-tuan. Ayat ini didahulukan dengan ketahuilah olehmu. Baik. Ketahuilah pada perenggan yang pertama tadi disebutkan ketahuilah. Bahasa Arab adalah wa'lam ataupun fa'lam ataupun i'lam. Ketahuilah. Bila disebut i'lam, ketahuilah digunakan fi'il amar adalah dia nak suruh kita beri perhatian. Selepas daripada fi'il amar tadi, ada benda yang kita kena tahu dan benda ni sangat penting. Maka digunakan ketahuilah. Bila kita baca kitab, ada disebut ketahuilah, maka kita dah mengaji, maka kita kena tahu. Kalau Syekh sebut ketahuilah, bermakna lepas perkataan ketahuilah, ada benda penting dan kita bersedia perhatian, ada benda penting yang kita kena tahu. Baik. Maka disebutkan di sini, saya ulang, ketahuilah olehmu. Bermakna ada benda penting Syekh suruh kita buka mindanya kita, iaitu telinga ini Allah Ta'ala jadikan bagi engkau, bagi manusia kita sendiri tuan-tuan, kerana beberapa faedah yang bangsa dunia dan beberapa faedah yang bangsa akhirat. Ada dua tujuan telinga ni Allah Ta'ala buat. Bermakna tak ada tujuan ketiga, tak ada tujuan ketiga, tak ada tujuan seterusnya. Dia hanya ada dua sahaja, dunia dan akhirat. Baik. Maka setengah daripada segala faedahnya yang bangsa dunia bersedap-sedap dengan yang didengar dan menyampaikan ia kepada memahamkan segala perkataan yang didengar. Baik. Dikaitkan yang pertama dulu, bangsa dunia. Baik, tujuan Allah Ta'ala jadikan telinga kita ni dua faedah. Pertama, faedah dunia. Yang kedua, faedah akhirat.
Faedah dunia dulu Syekh sebutkan kepada kita. Apa faedah dunia yang Allah Taala jadikan telinga kita untuk bahagian faedah dunia, kelebihan dunia, iaitu bersedap-sedap dengan yang didengar. Maknanya apa yang kita dengar maka mendatangkan banyak benda faedah kepada kita. Contohnya kita ada masalah. Kita tak tenang tuan-tuan. Maka kita pun nak cari dari sudut faedah dunia tadi, kita pun pergilah ke tepi sungai, dengar air sungai mengalir. Maka daripada bunyi air sungai mengalir tadi tuan-tuan, mendatangkan ketenangan. Maka mana kita boleh bersedap dengan bunyi-bunyian yang Allah Ta'ala ciptakan barang dunia bunyi tadi. Kan? Kita bunyi apa lagi tuan-tuan yang sedap tuan-tuan? Kan? Kita menikmati bunyi burung yang bersiul ataupun apa lagi tuan-tuan. Maka apa yang berkaitan dengan benda yang kita dengar tadi mampu memberikan kita ketenangan, mampu memberikan kita berasa senang dan sebagainya dari sudut dunia, maka itu adalah dari sudut bangsa dunia. Bermakna telinga kita boleh buat perkara tersebut selagi mana tidak melanggar syarak. Itu bahagiannya tuan-tuan. Maknanya kalau kita tuan-tuan, kita banyak cara tuan-tuan kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Maka bunyi-bunyi yang datang kepada kita tuan-tuan, banyak benda yang mendatangkan ketenangan ataupun mendatangkan nyamannya diri kita disebabkan dengar bunyi tersebut dari sudut faedah dunia, maka itu perkara faedah yang pertama Allah Ta'ala ciptakan. Baik. Kalaulah Allah Ta'ala tak ciptakan telinga kita, tidak ciptakan pendengaran telinga kita, kan? Seperti mana setengah yang lain Allah Ta'ala hanya bagi telinga, tapi Allah Ta'ala tulikan telinga mereka. Ada setengah orang yang Allah Ta'ala jadikan telinga, tapi Allah Ta'ala tak bagi pendengaran, dia pekak. Maka dia tak boleh dengar bunyi siulan burung, kan? Dia tak boleh dengar bunyi sungai yang mengalir. Dia tak boleh dengar bunyi ombak yang merdu tadi tuan-tuan. Macam-macam bunyi ke sudut dunia tadi, maka orang yang sebegini tak dapat. Tapi Allah bagi pada kita, maka diberikan peluang kepada kita dengar bunyi dunia yang dibolehkan tadi. Masya Allah. Baik. Dan menyampaikan ia kepada memahamkan segala perkara perkataan yang didengar. Faedah yang pertama, kita dengar bunyi-bunyi tadi. Yang kedua, disebabkan ada telinga ni, maka Allah Ta'ala bagi kita faham apa yang orang sebut kepada kita. Orang nak bercakap dengan kita, kita faham. Kan? Baik, orang nak menyebut sesuatu kepada kita, kita dengar. Kan? Jadi, segala tuturan daripada lisannya orang tadi, percakapan orang, mampu kita dengar. Maka dua benda, faedah dunia ni tadi, bila Allah Ta'ala bagi telinga, maka dari sudut dunia, kita dapat dua kelebihan, berbeza dengan orang pekak tadi. Kan? Maka kita yang ada pendengaran tadi, dari sudut dunia, Allah Ta'ala bagi kita dengar bunyi-bunyi yang saya sebutkan tadi. Yang kedua, kita faham apa yang orang tutur kepada kita. Orang yang tak ada pendengaran, dia pekak. Kalau orang nak bercakap dengan dia, maka perlu dia belajar bahasa isyarat untuk faham. Kan? Kita tak perlu letih untuk belajar bahasa isyarat dengan sebab kita tak boleh dengar. Kan? Allahu Akbar. Baik. Kenapa kena tahu benda ni tuan-tuan? Untuk kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kan? Kita berasa biasa je kita tuan-tuan. Daripada kecil kita dengar, sehingga hari ni kita dengar orang bercakap. Daripada kecil kita dengar bunyi burung. Kita rasa biasa. Sebenarnya itu satu nikmat daripada Allah Ta'ala. Maka makin kita belajar, makin kita merasakan banyaknya nikmat Allah Ta'ala bagi kepada aku, maka makin banyak kita bersyukur. Selama ni kita tak berasa apa-apa. Akhirnya syukur tak timbul. Bila mengaji sampai detail macam tu, teliti macam tu, timbulnya terima kasih ya Allah bagi aku telinga dengar bunyi-bunyi tadi. Itu faedah dunia. Baik. Dan setengah daripada segala faedah yang bangsa akhirat itu mendengar ia akan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan segala ilmu yang memberi manfaat. Baik. Ini dikaitkan dengan faedah kedua. Tadi yang pertama faedah dunia, yang kedua faedah akhirat. Bila faedah akhirat, apa dia tuan-tuan? Diberikan contoh di sini, dan setengah daripada segala faedah yang bangsa akhirat itu mendengar ia akan Al-Quran. Baik, makin kita dengar bacaan Al-Quran, maka kita dapat pahala. Maka disebabkan antara jalan yang berkaitan dengan pahalanya tadi, ibadah kepada Allah, ini adalah bangsa akhirat. Maka banyaknya kita dengar bacaan Al-Quran, kita dapat pahala. Maka pahala tadi adalah satu modal yang kita dapat hadiah. Kan? Dan modal tadi seperti duit tadi tuan-tuan. Makin banyak duit kita kumpul, maka banyaknya modal kita nak masuk syurga Allah Ta'ala. Makin banyak kita dengar ayat-ayat Al-Quran, kita dengar lagi ayat Al-Quran, pahala kita bertambah, makin bertambah. Akhirnya, dengan pahala tadi, saya sebutkan tadi, kita boleh masuk syurganya Allah dengan izinnya Allah.
Baik, bagaimana kalau orang yang yang pekak dia mesti buat perbezaan tuan-tuan. Kalau orang pekak, dia tak boleh dengar bacaan Al-Quran, akhirnya pahala daripada pendengaran tadi tak ada pada dia. Maka kita dengar Al-Quran, akhirnya hati kita berasa tenang, kita berasa nak dekat dengan Allah. Maka sampai tahap macam tu tuan, akan kita berasa banyak benda-benda yang Allah Taala bagi kepada kita, kita berasa nak mari rumah Allah Taala, kita berasa nak jaga hubungan dengan Allah, kita berasa nak menuntut ilmu dengan sebab bacaan Al-Quran tadi dia menjernihkan hati kita, berasa secara umumnya nak cari Allah. Bayangkan kalau orang yang pekak ni tadi, dia tak dengar bacaan Al-Quran, maka dia nak cari Allah, dia kena guna jalan lain pula tuan-tuan. Dia kena mengaji ilmu, mungkin ilmu yang dia nak baca Al-Quran menggunakan kaedah dia tuan-tuan. Kan? Tapi kita Allah Ta'ala bagi telinga, akhirnya mudah sahaja kita nak sampai kepada Allah dengan Al-Quran antaranya. Allahu Akbar. Baik. Kelebihan tuan-tuan, bila kita sendiri tuan-tuan, bila kita dengar bacaan Al-Quran, maka kita dapat pahala. Kan? Bayangkan kalau kita baca dan kita sendiri dengar bacaannya kita keluar daripada mulut, maka pahala daripada lisan, lidahnya kita dapat pahala, telinga kita dapat pahala, Masya Allah. Kan? Itu lebih bermanfaat. Al-Quran ni perlu dijadikan panduan hidup. Jadikan satu bacaan yang melebihi bacaan kita daripada buku-buku lain tuan-tuan, kitab-kitab lain. Lebihkan dengan baca Al-Quran. Kan? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Allahu Akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam satu hadis tuan-tuan, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah akan Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Rasulullah sebut, akan sesungguhnya Al-Quran itu akan datang kepada pembacanya di hari kiamat nanti sebagai pembantu. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka kita baca Al-Quran, maka di akhirat nanti saat ketakutan. So, di akhirat nanti hari yang sangat menakutkan, masya-Allah. Hari yang sangat membimbangkan. Tak ada siapa boleh tolong kita, hanya Allah Taala boleh tolong kita. Okay? Dan amal yang kita buat akan jadi pembantu kita juga. Termasuklah bacaan Al-Quran yang tadi. Hari ni kita boleh minta tolong kawan kita, boleh minta tolong ayahnya kita, boleh minta tolong adik-beradiknya kita, boleh minta tolong kawan baiknya kita. Kita boleh minta tolong siapa sahaja di dunia, tapi di akhirat makhluk tak boleh tolong lagi kita kecuali dengan izin Allah Taala. Maka begitu dengan Al-Quran. Maka kalau kita sedar, kita bimbang di akhirat nanti perjalanan yang sangat menakutkan, maka kita baca Al-Quran, lazim dengan Al-Quran, baca dan dengar tadi, maka Al-Quran akan datang untuk bantu kita di akhirat nanti. Maka banyakkan pembacaan Al-Quran. Baik. Al-Quran ni kena lazim baca tuan-tuan. Ada setengah orang bila dia fokus, dia hanya fokus kepada solat 5 waktu, itu bagus tuan-tuan. Solat 5 waktu bagus. Memang itu adalah kewajipan kita kan, solat. Baik. Tetapi ada setengah orang tuan-tuan, dia tak cara pada Al-Quran. Al-Quran juga perlu dibaca. Kan? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Dulu tuan-tuan, ada satu perkara berlaku dalam pengalaman saya tuan-tuan. Masa saya mengajar di Tahfiz Al-Abrar di Bentong, tersebut nama pula tuan-tuan. Baik. Saya mengajar di sana tuan-tuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya mengajar di sana. Uh, Siangnya mengajar pelajar-pelajar, budak-budak lah. Malamnya uh, mengajar yang dewasa ataupun orang tua ataupun orang yang berumur lah, dewasa. Baik. Ada seorang pemuda ni tuan-tuan, satu hari dia minta untuk baca, dia nak belajar Al-Quran. Baik. Umurnya, Allahumma salli ala Muhammad, anggaran, saya rasa umur dia tuan-tuan, seingat saya umur dia anggaran 40 tahun. Baik. Dia ni tuan-tuan, orang muda ni 40 tahun ni tuan-tuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi dia minta daftar dengan kita, dengan pejabat, akhirnya kita diletakkan untuk mengajar dia. Baik, lelaki. Baik. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi bila dah didaftar tuan-tuan, daftar dengan kita, jadi bila tibanya hari untuk mula saya mengajar dia tuan-tuan bacaan Al-Quran, maka kita pun masuk tempat mengajar dan dia ada sekali. Dia minta untuk mengajar, memang boleh mengajar seorang-seorang tuan-tuan, tak ada orang lain. Dia minta kelas khusus. Baik. Bila dia buat keluar beg dia tuan-tuan, rupa-rupanya dia buka muqaddam. Dia buka Iqra, masya-Allah. Dia buka Iqra. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, rupanya dia tak boleh baca Al-Quran. Umurnya 40 tahun. Allahumma salli. Jangan, kalau berlaku pada kita, yang pertama jangan malu dengan sebab Allah menanti kita. Ini cerita adalah pengalaman. Baik.
Adapun kalau kita tak pandai baca, kalau tuan-tuan dengar daripada sebutan saya, maka jangan bimbang. Allah menerima seburuk macam mana pun kita dalam keadaan kita kembali kepada Allah. Itu paling penting. Kan? Baik, pemuda ni tuan-tuan, bila dia keluarkan Iqra, kan, saya pun suruh dia baca Iqra. Dia baca alif, ba, ta. Rupa-rupanya sehingga nak sampai ya tuan-tuan, memang dia lupa atas sekalipun huruf Iqra, huruf bahasa Arab. Dia lupa tuan-tuan. Kan? Alif sampai ya. Alif, ba, ta. Rupanya dia lupa tuan-tuan. Baik. Dia tak apa, tak masalah. Saya pun mengajar lah. Kan? Jadi dia pun cerita tuan-tuan. Kan? Dia pun cerita, Allahumma salli sayyidina Muhammad. Dia dalam keadaan nampak muka dia tadi, mukanya takut, malu dan sebagainya. Baik. Akhirnya dia cerita tuan. Kan? Jadi bila keadaan itu, saya tuan-tuan, jadi orang, kalau saya baca kitab pada orang ataupun saya mengajar ilmu, bila saya tengok umur dah dewasa, saya tak letakkan hanya Al-Quran. Saya bagi masa kepada dia, biasa sejam setengah tuan-tuan, ataupun sejam lah. Kan? Saya akan bagi masa, kalau sejam setengah tu sejam suku, saya akan ajar dia Al-Quran. 15 minit saya suruh dia buat buku nota, saya akan ajar dia tauhid, fiqh, tasawuf. Saya cerita je, saya kata kat abang, abang buat buku nota, nanti saya cerita apa-apa abang tulis lah. Kan? Baik. Jadi hari pertama mengajar tuan-tuan, bila dia pada keadaan malu, dia baca tadi, dia tak boleh baca sampai perkataan tadi, ya pun tak boleh. Kan? Maka ada banyak perkataan yang dia tak boleh sebut, dia lupa. Baik. Jadi akhir sekali tuan-tuan, dia buka cerita, dia kata dia minta maaf ustaz. Dia kata dulunya sebenarnya dia boleh mengaji Al-Quran, memang boleh mengaji. Kan? Dan dia boleh mengaji, memang dia boleh baca Al-Quran. Dia kata, saya tanya dia bila akhir baca Al-Quran, last kali baca. Dia kata waktu darjah 6. Kamu bayangkan, masa darjah 6 tadi, rupa dengan sebab kat sekolah ada belajar kafar. Kan? Kat sekolah ada baca Al-Quran, maka dia last kali dia kata memang dia boleh baca Al-Quran laju. Dia kata dia boleh baca Al-Quran dan baca laju. Kan? Jadi bila sampai dia tinggalkan Al-Quran, lepas darjah 6, dia tak pernah sentuh Al-Quran disebut. Tak pernah sentuh sekali-kali. Tengok tuan-tuan, kalau darjah 6, umur 12. Anggaran kalau umur dia 40, tuan-tuan bayangkan, hampir 20 tahun lebih. Berapa tuan-tuan? 20 ataupun 30 tak? Anggaran, hampir dekat 30 tahun tak baca Al-Quran, akhirnya lupa pembacaan Al-Quran, kan? Maka lupa terus untuk baca huruf dalam Al-Quran, alif sampai ya dia tadi. Kan? Itu apa yang berlaku tuan-tuan? Allah Ta'ala sendiri tarik lisan orang yang memang tinggal Al-Quran. Bermakna hati-hati kalau kita reti baca Al-Quran, kita tak lazimkan Al-Quran, bahkan lebih teruk kita tinggalkan Al-Quran terus, bimbang Allah Ta'ala tarik terus lidah kita daripada menyebut kalam Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Banyak tuan-tuan. Kisah orang ni tuan-tuan, dia jadi satu benda yang saya cerita di tempat kuliah saya tuan-tuan. Kan? Bila kita mengajar tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, kita kaitkan sekali dengan tasawuf, kita kaitkan sekali dengan tauhid dan sebagainya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi banyak faedah yang kita boleh bagi pada dia dengan izinnya Allah Taala, dan dia boleh beramal. Baik. Satu hari tuan-tuan, dia tak boleh datang kelas. Dia kata motor dia kena curi. Satu hari dia telefon saya, ustaz minta maaf hari ni tak boleh datang kelas, motor saya kena curi. Kan? Dia sedih tuan-tuan, motor dia kena curi. Kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waktu tu dia tak kahwin dulu, umur 40 tahun. Dia bujang. Tak kahwin. Baik, motor dia kena curi. Kan? Bila datang kuliah, kelas seterusnya, saya pun mengajar tentang redha, mengajar tentang takdirnya Allah Ta'ala dan sebagainya. Akhirnya dia boleh lalui tuan-tuan. Kan? Saya kata banyak bergantung kepada Allah. Bila kita redha, kita minta kepada Allah, ada benda yang Allah Ta'ala akan bagi lepas pada ujian, insya-Allah. Baik. Akhirnya tuan-tuan, setelah dia redha, dia beramal dengan apa yang kita sebut dan sebagainya, selang beberapa minggu, mungkin tak sampai sebulan tuan-tuan, dia datang bawa kereta baru. Dapat kereta baru tuan-tuan. Kan? Ujian daripada Allah Ta'ala. Setiap apa ujian Allah Ta'ala bagi dalam hidup, insya-Allah ada benda di depan Allah Ta'ala nak bagi lebih. Kita ada masalah kehidupan. Kan? Lepas sebulan, tak ada benda pun tak dapat, Allah Ta'ala bagi kelebihan tak ada pun. Lepas setahun tak dapat pula. Kan? Lepas 10 tahun ujian besar tadi tak ada benda-benda pun ustaz. Ustaz tipu kami makna ustaz. Tidak. Maka Allah Ta'ala tidak pernah menipu. Kan? Kita kena pegang macam tu. Kalaulah tidak disediakan kelebihan dunia, maka disediakan kelebihan yang lebih berganda, iaitu syurga Allah Ta'ala. Sekarang ni barang tak nampak. Di akhirat nanti kita nampak nanti, kita berasa nasib baiklah Allah Ta'ala tak balas bagi aku banyak hadiah di dunia. Kalau tidak, tak dapat sebegini mahalnya barang di akhirat. Kan? Dan bila kita yakin sungguh di akhirat nanti keadaannya kita,
kita akan berasa lega dengan sebab disediakan kita barang di akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang meyakinkan kita majlis ilmu. Tak hadir majlis ilmu, dia berasa dia nak balasan dunia. Maka itu lemahnya kita. Hadir majlis ilmu, yakin dengan Allah Ta'ala, yakin dengan takdirnya Allah Ta'ala, maka akhirnya yang dia nak hanya apa yang Allah Ta'ala janjikan di akhirat nanti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Yang pertama tadi faedah akhirat adalah dengar Al-Quran. Yang kedua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan telinganya kita, maka dari sudut faedah akhirat kita dengar hadis Rasulullah, kita dapat pahala. Dapat pahala, kita pun beramal, banyak lagi pahala lain tuan-tuan. Baik. Dan dengan sebab apa kita mampu beramal dengan hadis Rasulullah tadi? Dengan sebab ada guru yang mengajar kepada kita, menyebut kepada kita, dan kita dengar menggunakan telinga kita yang sihat. Kan? Bayangkan kalau Allah Ta'ala pekakkan telinga kita, kita tak dengar hadis tadi. Kan? Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kelebihan dengan hadis Rasulullah tuan-tuan, disebutkan dalam satu hadis. Naddarallahu imra'an sami'a maqalati faw'aha fa'addaha kama sami'aha. Allah Ta'ala akan memberikan cahaya wajah kepada seseorang, sami'a maqalati, yang mendengar kata-kata aku, kata Rasulullah. Faw'aha fa'addaha. Dia dengar, dia teliti, fa'addaha kama sami'aha, dan dia buat seperti mana yang dia dengar. Maknanya siapa yang dengar hadis Rasulullah, dia teliti sungguh apa yang Rasulullah sebut, dia faham molek, dan dia beramal apa yang Rasulullah sebut, maka Allah Ta'ala akan memberikan wajahnya bercahaya. Kata alim ulama, cahaya ini di sini adalah dunia dan akhirat. Bagaimana dia beramal dengan agamanya Allah, dengan hadis Rasulullah tadi, maka orang yang memandang wajahnya tadi berasa tenang bila memandang wajahnya. Itu dari sudut dunia. Kan? Orang bercakap dengan dia pun, orang tak sampai hati nak marah, dengan sebab ada benda yang menundukkan orang daripada emosi nak marah kepada dia. Mungkin beramal dengan hadis Rasulullah. Kan? Jadi, wajahnya tadi, orang pandang, orang berasa tenang. Orang pandang, orang berasa nak menuntut ilmu. Orang pandang dia nak menasihat tentang solat, akhirnya orang mudah telan nasihat tadi, dengan sebab orang tengok dia benar-benar wajahnya menyebabkan orang makin berasa nak dekat dengan Allah Ta'ala. Maka orang mandang wajahnya kita untuk dapat kelebihan tersebut adalah kita dengar hadis Rasulullah dan kita teliti, kita buat apa yang seperti Rasulullah sebut. Baik, itu dari sudut barang dunia. Dari sudut akhirat tuan-tuan, ketika mana saatnya di akhirat, maka wajah kita bercahaya di akhirat nanti, maka dikenal oleh Rasulullah, ini umatku. Kan? Ketakutan nanti, di akhirat nanti, maka kita dikenal, ini orang yang berbuat soleh di dunia dulu. Ini orang yang taat kepada Allah di dunia dulu. Maka kita yang taat kepada Allah Ta'ala, adakah Allah Ta'ala akan bagi takut di akhirat nanti? Tidak. Allah Ta'ala akan jaga kita. Seperti mana Rasulullah sebut, ihfazillah yahfizka. Kamu jaga haknya Allah. Allah jaga kamu. Okay? Bagaimana kita merasa sangat menakutkan kehidupan kita, dan kita berasa kita takut atau nak bergantung dengan siapa, dengan sebab kita sendiri pun tak bergantung kepada Allah. Kita pun tak jaga haknya Allah Ta'ala. Kan? Kalau kita jaga haknya Allah, kita yakin Allah Ta'ala akan jaga kita, maka kita akan terus dengan kehidupan kita. Kalau miskin pun, dia redha dengan kemiskinan, dia sabar dalam keadaan dia ikhtiar untuk keluar juga tuan-tuan. Cumanya dia redha. Kan? Baik. Dia diuji dengan masalah, dia mengadu kepada Allah, hatta sekalipun masalah tersebut selesai ataupun tidak, dia redha juga, dengan sebab Allah yang tentukan masalah ini datang dan pergi. Itu miliknya Allah Ta'ala. Kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Dan segala ilmu yang memberi manfaat, kita dengar menggunakan telinga kita ini, hadir majlis ilmu, kita dengar ilmu bermanfaat. Kita pun dapat kenal agamanya Allah Ta'ala, dapat beramal ibadah setelah diajar oleh para guru dan para asatizah. Hadir pada majlis ilmu. Perlu banyakkan hadir majlis ilmu, tuan-tuan. Kan? Syekh Asy-Syahid, Syekh Ramadan Al-Muti, iaitu ulama Syria. Ini alim besar dalam sufi, tuan-tuan. Ulama tasawuf. Tuan-tuan kalau buka YouTube, ini antara ulama yang kalau dicerita bab tasawuf, kadang-kadang mampu menitikkan air mata kita. Masya Allah. Ini benar-benar ikhlas. Baik. Dan Syekh Ramadan Al-Muti, tuan-tuan, dibom oleh ISIS. ISIS ni satu fahaman Daesh, dan fahamannya adalah Wahabi. Akan disebut oleh para alim ulama. Berhati-hati tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak dengar, setengah pada orang dia tak dengar kalau ustaz ni membahaskan tentang Wahabi. Ulama-ulama besar ahli sunnah wal jamaah juga mengatakan tentang bahayanya Wahabi. Macam mana tuan-tuan tak berasa bahayanya Wahabi, sedangkan ulama besar yang takut kepada Allah juga membicarakan bahayanya Wahabi.
Maka fahaman Wahabi ISIS ini yang beriktikad dengan dan mengikut kepada fahamnya Wahabi ni tadi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, satu kuliah subuh Syekh Ramadan Al-Muti, selesai kuliah, kan, maka Syekh Ramadan Al-Muti dibom, masya-Allah, di Syria. Kan, ulama besar dalam bidang sufi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi Syekh Ramadan Al-Muti, tuan-tuan, waktu dia kecil, tuan-tuan, dia cerita, kan, ayah dia juga adalah orang yang alim. Kan? Waktu dia kecil, dia nak pergi sekolah, dia malas. Macam kita juga, tuan-tuan, budak-budak nak pergi sekolah, malas, tuan-tuan. Kan? Jadi, dia kata ayah dia tak nak belajar, tak nak belajar. Ayah dia sebut apa, tuan-tuan? Ayah dia kata, aku tak ada cara lain dah nak bagi engkau sampai kepada Allah. Tak ada jalan lain dah aku nak bagi tahu, nak bawa engkau supaya engkau dapat ilmu dan engkau sampai takwa kepada Allah, melainkan dengan jalan ini, iaitu jalan menuntut ilmu. Syekh ayah dia sebut apa, tuan-tuan? Kalaulah aku tahu ataupun ada cara lain, iaitu sampai kepada Allah dengan jalan pergi jadi pengemis ataupun jadi orang yang kutip sampah, maka aku tak suruh engkau belajar, engkau terus pergi jadi orang yang kutip sampah, kalaulah sebegitu jalan untuk capai kepada Allah. Tapi aku tak suruh buat benda tu. Dengan sebab aku hanya suruh menuntut ilmu. Dengan sebab hanya jalan menuntut ilmu sampai kepada Allah. Kan? Bagaimana keadaan kalau orang yang tak pernah mengaji, kan? Allahu Akbar, nak sampai kepada Allah. Sampai keadaan pula dia tak pernah menuntut ilmu, tiba-tiba dia menyebarkan ilmu. Dia ambil mana benda yang menyampaikan dia kepada Allah. Kan? Asas bila kita berguru, tuan-tuan, bila kita nak berguru satu keadaan, kan? Kita akan berguru dengan orang yang pernah dididik oleh gurunya. Kan? Dan orang yang pernah dididik oleh gurunya tadi, dia pernah dididik, guru dia tadi pun pernah dididik oleh gurunya. Sehinggalah sampai didikan tadi kepada baginda Nabi SAW. Rasulullah, dia ajar ilmu dan juga akhlak. Maka ilmu tadi diwarisi bersama dengan akhlak. Ketika mana disebarkan ilmu, tapi dia mengajak orang akhlaknya buruk, mengumpat orang, kan? Bercakap buruk tentang orang. Mana akhlaknya? Maka Rasulullah bawa ilmu dan akhlak, kan? Tiba-tiba sampai kepada dia hanya disebarkan ilmu. Mana akhlak? Kan? Maka bila disebar akhlak tadi, hanya diwarisi dengan menuntut ilmu. Kalau dia baca kitab seorang-seorang, dia tak pernah menuntut ilmu, tiba-tiba dia baca kitab kepada orang, dia hanya membacakan ilmu. Dia tak bawa akhlak. Maka yang Rasulullah bawa adalah dua, ilmu dan akhlak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka akhlak ni tadi akan diwarisi daripada guru, daripada guru, maka bermula daripada baginda Nabi SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Adapun kita, kalau tempat kita kekurangan guru, kita boleh ambil manfaat daripada siapa-siapa sahaja, tuan-tuan. Atau dia pun bukan orang alim, dia datang mengajar kita, dia cerita berkenaan dengan ilmu agama, nasihat agama, maka boleh kita mengaji dengan dia. Kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Tapi kena hati-hati, tuan-tuan. Ilmu ni, kita ni, tuan-tuan, orang yang menuntut ilmu, ketika mana dia sedar pentingnya hubungan dia dengan Allah, maka dia keadaannya seperti orang yang sedang kebulu, lapar. Kan? Dulu dia jahil, dulu dia banyak maksiat, dulu dia jauh daripada Allah, maka dia sedar dia jauh daripada Allah, dia pun nak dekat dengan Allah. Dia nak dekat dengan Allah Ta'ala, jalannya adalah menuntut ilmu. Kan? Maka dia benar-benar nak pergi kepada Allah, maka dianggap seperti orang yang sedang lapar, orang yang sedang kebulu. Maka dia pun sedang kebulu, tiba-tiba datang seorang manusia, guru nak mengajar dia, dianggap orang yang bermula nak bagi makan kepada dia. Maka orang pertama datang kepada dia, boleh jadi bawa makanan, tapi makanannya sudah basi. Orang yang kedua datang kepada dia, boleh jadi bawa makanan, rupa-rupanya racun. Kan? Orang yang ketiga bagi makanan tapi tak ada manfaat. Maka boleh jadi orang yang seterusnya datang kepada dia, bawa makanan yang memberikan manfaat. Maka dia yang kebulu, kalau tidak berhati-hati, dia hanya melihat orang bawa makanan, bimbang dia tertipu. Rupa-rupanya dia telan racun. Begitu dengan ilmu, bila telan racun sakit perut. Begitu dengan ilmu, salah telan ilmu, maka akhirnya tak sampai kepada Allah Ta'ala. Kalau salah makan, akhirnya sakit perut, mati. Maka lepas mati tak ada sakit dah. Tapi salah menuntut ilmu, maka sakitnya mati, masih sakit dalam kubur. Bangkit di padang mahsyar, masih sakit. Maka itu keadaan kita, tuan. Termasuklah kita, tuan, kita ada anak, kita ada cucu. Nak hantar anak ke sekolah, kena check dulu guru macam mana akhlaknya, tuan. Ini diajar oleh para guru, kan, para asatizah, kan, para alim ulama, ya kan?
Kita bawa satu, kita nak jadikan anak kita orang yang soleh. Tiba-tiba kita letakkan namanya tempat yang baik setelah nama, tapi kita tanpa kita teliti, rupa-rupanya pengajarnya orang yang tidak berakhlak, ada masalah juga. Akhirnya dia keluar dalam keadaan bermasalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mesti memberikan perhatian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Allahu akbar. Baik. Dan segala ilmu yang memberikan manfaat itu dari sudut dua, tuan-tuan. Baik. Dua faedah telinga itu ni, tuan-tuan. Disebabkan ada telinga, ada pendengaran, kita dapat dua faedah. Faedah dunia, faedah akhirat. Maka bila dapat tadi, syukur kepada Allah, dengan sebab setengah daripada orang, Allah Ta'ala tak bagi. Maka ini lebihnya kita daripada orang yang lain. Baik. Dan kerana banyak ini, segala faedah adalah pendengar, itu lebih afdal daripada penglihat, kerana kebanyakan faedah penglihat itu bangsa dunia, dan kebanyakan faedah pendengar itu bangsa akhirat. Dan kerana itu mendapat engkau akan yang buta lebih sempurna daripada yang tuli. Baik. Ayat ini, tuan-tuan, memberikan kita satu kefahaman, iaitu daripada faedah. Kenapa disebut pendengar dan penglihat? Yang pertama tadi, bab yang sebelum ini dibicarakan tentang mata, kan? Bila mata penglihatan, bila telinga pendengaran. Maka disebutkan di sini, kerana banyak ini segala faedah adalah pendengar. Baik. Maka pendengaran, tuan-tuan, lebih banyak bersifat akhirat. Dan penglihatan lebih banyak risiko kepada dunia. Kan? Baik. Maka mudahnya mana antara penglihatan dengan telinga dapat maksiat? Mudahnya adalah mata dulu. Memandang tu maksiat, salah pandang. Telinga tadi, dia hanya kalau kita datang ke satu tempat, tak ada bunyi, tak dapat lagi dosa, kan? Kalau orang mengumpat dan sebagainya. Tapi kalau telinga pergi tempat sekian-sekian, maka matanya terbuka, maka mudah kepada barang dunia. Begitu mata. Dan faedah telinga ini banyak kepada faedah akhirat. Baik. Maka disebut banyak segala faedah adalah pendengar, itu lebih afdal daripada penglihat, kerana kebanyakan faedah penglihat itu bangsa dunia, dan kebanyakan faedah pendengar itu bangsa akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Kalaulah bangsa dunia tadi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, penglihatan tadi bawa banyak benda kepada barang dunia, maka maka pendengaran tadi bawa banyak benda kepada akhirat. Dan kerana itulah engkau mendapati yang buta lebih sempurna daripada yang tuli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan faham tuan ayat ni? Okay. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Kalau ada dua orang yang tak sempurna daripada panca indera ni, tuan-tuan, sama ada dia tak ada mata ataupun dia tak ada telinga. Kan? Baik. Maka kalau dia, tuan-tuan, mana lebih akan selamat orang ni, tuan-tuan? Yang pertama, orang ni dia tak ada dia buta. Dia buta tapi dia boleh mendengar. Maka dia lebih selamat daripada orang yang matanya celik tapi telinganya pekak. Kan? Dengan sebab matanya buta tadi, maka banyak benda maksiat dia boleh halang. Kan? Matanya buta tadi, banyak benda yang kotor dia tidak pandang. Banyaknya barang dunia dia tak lihat oleh mata dia tadi. Kan? Maka dia selamat. Kan? Tapi kalau matanya buta, matanya lihat, tuan-tuan, walaupun telinganya pekak, maka masih banyak barang dunia dapat pada dia. Kan? Maka di sini kalau kita tengok, orang yang buta lebih sempurna daripada orang yang pekak. Allahumma salli alaihi wasallam. Sempurna dari sudut urusan agama, ya, tuan-tuan. Secara umum, tuan-tuan, kita boleh faham bahawa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berapa ramai orang yang matanya celik tapi hatinya buta, kan? Dan berapa ramai orang yang buta tapi hatinya celik, kan? Ramai orang disebut ni, bila matanya celik sempurna matanya, tuan, cantiknya mata dia tadi, sihatnya mata dia tadi, disebabkan matanya celik, tapi disebabkan matanya celik, bagaimana hatinya dengan Allah Ta'ala banyak kotor, tuan-tuan. Mandang benda tak elok, akhirnya kotor hubungan dengan Allah Ta'ala, disebabkan hitaman dosa maksiat tadi, maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia jauh daripada Allah Ta'ala. Kan? Dan berapa ramai orang yang matanya buta, matanya gelap, tapi hatinya celik.
Dia buta, tapi hati dengan Allah Ta'ala sangat dekat tuan-tuan. Dengan sebab Allah telah menutup matanya daripada maksiat. Dan kita tuan-tuan di mana? Kita mata celak. Berhati-hati dibimbangi hati kita buta. Kan? Maka jadilah orang yang mata celak dan hatinya celak. Iaitu dia cinta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hidup ini, itu sahaja urusan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Tuan-tuan boleh faham sangat tu tuan-tuan? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan yang saya muliakan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Untuk makluman tuan-tuan sekalian, saya dah bermula duduk di sini tuan-tuan. Rumah saya menyewa di quarters Mu'id depan ni. Kan? Ada apa nama tuan-tuan? Alamat pun saya tak ingat lagi tuan-tuan. Baik, ada quarters Mu'id depan ni sikit kan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cumanya tuan-tuan, saya banyak tak ada di sini tuan-tuan. Ini semalam saya bawa balik daripada Melaka. Ada program khusus di sana. Kan? Jadi, kereta tu mungkin semua ada, tapi orangnya boleh jadi tak ada tuan-tuan. Dan tuan-tuan pelik pula, Ustaz ni ada dalam rumah, tak datang sini Ustaz. Kan? Saya banyak tak ada. Kalau malam-malam tuan-tuan boleh jadi tak ada, sebab saya kuliah-kuliah saya di sekitar tempat lain lah. Kan? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Jadi kalau tak ada ke mana, insyaAllah saya jemaah di sini tuan-tuan. InsyaAllah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Balik daripada Melaka semalam tuan-tuan. Semalam saya nak demam dah tuan-tuan. Batuk teruk. Hari ni saya gagahkan juga masuk di pejabat tuan-tuan. Banyak benda nak selesaikan di pejabat. Okay. Hari ni pun sihat. Cuma saya kurang bercakap hari ni tuan-tuan. Bila jadi Tok Iman tadi saya bimbang saya batuk tuan-tuan. Kan takut tak lepas kuliah. Alhamdulillah kita sampai pukul 8.20 masih boleh bercakap. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, cukup sangat tuan-tuan. Jadi insya-Allah kita akan sambung perbahasan kita, pembacaan kitab ini untuk akan datang insya-Allah. Jadi kembali jadual kita macam biasa tuan-tuan Senin, malam, Selasa. Baik, hari ini kita tangguh tuan-tuan sebab hari Senin tu saya program ya. Baik. Jadi kalau akan datang ni tuan-tuan, kalaulah masih ada kekosongan, kalau contoh jadual hari Senin saya terpaksa ke tempat lain, kita akan tunda macam ni lah. Ya. Insya-Allah. Niat kita tuan-tuan, dia paling penting tuan, kita ada niat nak mengaji satu kitab. Dia bermula kita dapat khatam kitab besar adalah kita niat dulu untuk khatam kitab kecil. Okay. Kita niat dulu kitab ni kitab kecil tuan-tuan. Penawar bagi hati Syekh Abdul Qadir Mandiri, kitab kecil permulaan orang mengaji ilmu tasawuf. Budak-budak ni kita dalam ilmu tasawuf. Okay. Baik, jadi bila kita masih kecil dalam bidang ini tuan-tuan, maka kitab kecil perlu kita selesaikan pembacaan. Kitab ini sangat mujarab tuan-tuan. Kalau benar kita mengaji tuan-tuan, kita faham setiap daripada ayat dia banyak menyentuh kita. Kita akan mula satu, kita akan mula kesedaran. Yang kedua, kita akan mula kemanisan nak cari Allah. Syaratnya dia kena dengar betul dan kita mula faham apa yang dibahaskan dalam kitab kecil tuan-tuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad insya-Allah. Maka mudah-mudahan Allah Taala memberikan kita rasa takwa dan memberikan kita kemanisan dalam ibadah, dalam kita menuntut ilmu insya-Allah. Jadi yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah daripada diri saya, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد. اللهم اشف أمة سيدنا محمد. اللهم سهل أمور أمة سيدنا محمد. اللهم ادخل أمة سيدنا محمد في جنتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمستضعفين والمجاهدين في فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمان، وارفع راية الإسلام على العالمين. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام وزيارة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذا العام وفي كل عام يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.